Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aida Batrisha binti Azman, nombor matriks B0520101129. Jadi sebagai pembentang yang pertama, saya akan membentangkan mengenai ekologi dan kepentingan. Definisi. Jadi perkataan ekologi berasal daripada perkataan Greek oikos logos. Oikos bermaksud rumah, manakala logos bermaksud sains. Jadi dari segi teorinya, ekologi bermaksud kajian rumah. Pengenalan. Perkataan oikos logos itu tadi diperkenalkan oleh seorang pakar biologi Jerman yang bernama Ernst Haeckel. Ernst Haeckel berpendapat bahawa ekologi ini merupakan satu badan pengetahuan mengenai ekonomi, iaitu penyelidikan hubungan haiwan termasuk organik atau inorganik persekitaran sama ada yang baik atau memudaratkan yang bersaling kait antara makhluk hidup dan tumbuhan secara langsung atau tidak langsung. Jadi secara umumnya ekologi ini merupakan kajian antara makhluk hidup dan alam sekitar. Ekologi ini terbagi kepada dua. Yang pertama ialah biotik dan yang kedua ialah abiotik. Jadi biotik ini merupakan suatu yang ada dalam ekosistem dan merupakan makhluk hidup. Antaranya ialah kita sendiri, iaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, organisma dan sebagainya. Yang kedua ialah abiotik. Abiotik merupakan segala sesuatu yang tidak bernyawa. Contohnya seperti tanah, air, udara dan sebagainya. Seorang pakar ekologi bernama Andre Warta menyatakan bahawa tujuan ekologi ialah memahami tentang bagaimana prinsip pengoperasian sistem-sistem alam sekitar, ramalan terhadap tindak balas atau perubahan ekosistem yang akan berlaku. Jadi berdasarkan tujuan yang dibentangkan oleh Andre Warta ini dan pakar-pakar ekologi yang lain, maka terlahirlah beberapa prinsip-prinsip ekologi. Contohnya yang pertama ialah integriti alam. Semua spesies biotik dan abiotik membentuk keseluruhan dengan alam semula jadi. Jadi secara tidak langsung, semua spesies ekologi ini berhubung antara satu sama lain. Yang kedua ialah batasan alam. Pembangunan tanpa perancangan boleh menyebabkan pembaziran sistem ekologi. Jadi setiap tempat itu mempunyai limit atau mempunyai batasnya tersendiri. Jadi apabila separuhnya telah diambil oleh manusia, jadi spesies ekologi yang lain tidak mempunyai tempat tinggal dan ini boleh menyebabkan berlakunya pembaziran sistem ekologi. Yang ketiga ialah kawalan kendiri alam. Jadi keseimbangan populasi disediakan untuk mengelakkan berlakunya kemiskinan disebabkan kekurangan sumber dan biodiversiti. Kepentingan mempelajari ekologi. Jadi yang pertama ialah mengekalkan kualiti persekitaran alam. Jadi apabila manusia mempelajari ekologi, mereka akan tahu sejauh mana perbuatan manusia itu sendiri memberi impak kepada alam sekitar. Yang kedua ialah menggalakkan manusia mengamalkan gaya hidup mesra alam. Jadi apabila pakar ekologi berjaya menemui bagaimana punca berlakunya pencemaran alam sekitar, mereka akan sampaikan benda tersebut kepada media sosial dan menggalakkan manusia-manusia lain untuk melindungi alam sekitar kita. Yang ketiga ialah mengetahui cara untuk mengurangkan kesan daripada tindakan rakus manusia. Jadi apabila pakar ekologi berjaya menemui punca mengapa alam sekitar kita tercemar dan separuh lagi pakar ekologi akan mencari jalan untuk menyelesaikan isu ini. Dan yang keempat ialah membantu memahami biologi, pemeliharaan, perubahan iklim dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlina binti Ghazali dengan matrik B0520101069. Ini membentangkan tentang kosmologi dan kepentingannya. Pertama sekali, apa itu kosmologi? Kosmologi ini adalah disiplin sains yang mengkaji asal-usul dan nasib alam semesta. Ini berkaitan dengan bidang spesifik astronomi dan astrofisik. Pada dasarnya,
Kosmologi ni merupakan istilah yang berasal daripada cantuman dua perkataan Greek, iaitu kosmos dan logos. Kosmos bermaksud alam semesta atau dunia yang teratur. Logos pula membawa maksud penyelidikan tentang atau asas rasional. Kosmologi ini boleh ditarifkan sebagai satu kajian yang berkaitan dengan evolusi dan struktur alam semesta yang teratur yang ada pada masa kini, dan juga boleh ditarifkan sebagai pengajian tentang skala besar struktur dan evolusi alam semesta. Kedatangan Islam berupaya menanam pengetahuan asas kosmologi Islam pada orang Melayu Islam lama. Hal ini kerana kosmologi Melayu juga turut menerima tempias dari kedatangan Islam. Namun, tak semua dapat menerima transformasi yang berlaku dalam aspek kosmologi akibat kedatangan Islam. Masih ada masyarakat yang mengamalkan tradisi lama walaupun bertentangan dengan lunas-lunas Islam. Di samping itu, masyarakat Melayu juga berdepan dengan pengaruh kosmologi dunia. Orang Melayu ada kaitan dengan penciptaan alam semesta dalam karya-karya tertentu. Antaranya ialah orang Melayu Islam mempercayai alam nyata dan alam gaib diciptakan. Kepercayaan ini merupakan hubungan rapat dengan sistem kepercayaan dan agama yang mereka anuti. Bagi masyarakat Melayu, mereka percaya bahawa dua alam diciptakan lebih awal sebelum kewujudan manusia. Masyarakat Melayu ni dia mempercayai pemahaman bahawa langit sangat luas, iaitu mempunyai 7 lapisan dan terdapat matahari, bulan dan bintang. Lapisan bumi juga mempunyai 7 lapisan dan permukaannya dipenuhi dengan air seperti laut, tasik dan air sungai serta tanah seperti gunung ganang dan bukit bukau. Masyarakat Melayu mempercayai bahawa lapisan bumi yang paling bawah adalah perut bumi. Di samping itu, mereka turut mempercayai bahawa bumi memiliki satu lagi tempat yang dikenali sebagai istilah seberang laut, yang merupakan tempat kediaman binatang-binatang ajaib seperti garuda, buaya putih dan gajah putih. Next, kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ni boleh dikatakan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan suasana yang lebih terarah kepada kebahagiaan dan kedamaian sebenar dalam masyarakat atau komuniti, bahkan di satu negara. Kenyataan hari ini jelas ditunjukkan bahawa semua pihak haruslah berusaha untuk mencapai kerangka kesejahteraan dan kemakmuran yang sejati. Maka ia harusnya diasaskan berdasarkan pembangunan insan itu sendiri. Masyarakat ni mestilah dipupuk dan dibentuk berdasarkan nilai-nilai murni. Jelas ditunjukkan bahawa semua pihak haruslah berusaha untuk mencapai kerangka kesejahteraan dan kemakmuran yang sejati. Maka ia harusnya diasaskan berdasarkan pembangunan insan itu sendiri. Masyarakat ni mestilah dipupuk dan dibentuk berdasarkan nilai-nilai murni ajaran agama. Dengan lahirnya seorang yang membangkitkan fikiran dan jiwanya, maka ia akan mampu mengembangkan seluruh peradaban dalam kehidupan manusia. Hasilnya mesti dinatijahkan kesejahteraan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Pembangunan insan menurut perspektif Islam. Fokus utama pembangunan Islam adalah pembangunan insannya manusia itu sendiri. Oleh itu, pembangunan yang cuba ditekankan oleh Islam adalah pembangunan yang datang dari kesedaran masyarakatnya yang tinggi untuk bekerjasama antara satu sama lain dan bukanlah daripada kumpulan yang kecil. Di samping itu, perkembangan ini juga mestilah mampu meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dari segi zahir dan batin. Perlu dititik berat lagi di sini bahawa konsep pembangunan yang cuba ditekankan Islam adalah untuk memajukan lagi kesejahteraan dalam kehidupan ini di dunia juga di akhirat nanti.
Antara elemen bangunan insan dari pandangan Islam ialah akal fikiran atau mentaliti seseorang itu sendiri. Secara fitrahnya, manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal fikiran sebagai titik asas perbezaan antara manusia dan haiwan lain. Oleh itu, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mestilah digunakan dengan sebaiknya dan seharusnya dibangunkan dengan betul dan menuju ke arah kecemerlangan kehidupan yang lebih baik. Iaitu antara elemen penting dalam pembangunan moral insan dari pandangan Islam yang boleh dilihat jelas adalah melalui matlamat penurunan undang-undang atas syariat Islam itu sendiri. Penurunan undang-undang atas syariat Islam ini adalah bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan dan keperluan manusia. Terdapat 5 standard untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Pertama, agama Islam, iaitu agama. Kedua, kepintaran. Ketiga, diri. Keempat, keturunan. Dan 5, harta benda. 5 elemen ini merupakan keperluan manusia. Kebangkitan manusia berdasarkan 5 elemen ini pasti akan diperkukuhkan lagi, iaitu kesejahteraan, kedamaian dan kehidupan yang bahagia bersertakan nilai peradaban. Menurut Islam, jika tidak ada kepercayaan agama, manusia tidak akan menjadi manusia yang sempurna dengan agama yang benar. Iaitu untuk membangunkan manusia sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh Allah telah dibangunkan. Yang dimaksudkan itu adalah hati, roh dan nafsunya berdasarkan kehidupan, keturunan dan martabat. Unsur-unsur ini juga merupakan keperluan asas manusia. Kita mesti bekerja keras untuk meningkatkan dan membangunkan pembangunan moral insan. Ketiga-tiga aspek ini berkaitan dan memastikan kesinambungan dan kelangsungan kehidupan orang-orang yang makmur, kaya dan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat mementingkan aspek kekeluargaan, iaitu organisasi dan penyusunan terperinci peraturan dalam formasi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Seterusnya, kepentingan dan ciri-ciri dalam pembangunan moral insan. Okey, moral insan ini tidak boleh dikembangkan semata-mata berdasarkan nilai-nilai keagamaan, tetapi ia memerlukan persiapan yang teliti untuk membentuk cabaran perubahan hari ini dengan sewajarnya dengan menggunakan acuan kita sendiri, iaitu nilai murni, etika dan moral adalah standard atau prinsip untuk penilaian dan pengukuran. Tentukan sama ada tingkah laku dan tujuan tertentu dibenarkan keputusan moral. Okey. Keperluan untuk mempunyai nilai-nilai baik dalam pemimpin sememangnya memberasangkan kepimpinan yang berhati-hati, bertanggungjawab, boleh dipercayai dan jujur yang mendorong pekerja dalam membina negara atau tamadun bersama. Okey, akhlak dan etika dapat dihubungkan dengan kata moral, tetapi ada perbezaan yang jelas, iaitu dalam konteks penghayatannya. Akhlak dia ni mengandungi makna moral dan etika, iaitu kebaikan, kehalusan, kebenaran dan sesuai untuk orang yang baik untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Tetapi konsep moral melampaui makna moral dan etika. Dalam pengertian ini, segala sifat dan perbuatan baik mesti dengan tujuan hanya untuk keredaan Tuhan, bukan untuk pahala, pujian dan perintah manusia sendiri. Akhlak yang merangkumi semua perbuatan dan tindakan baik bukan sahaja untuk memanfaatkan makhluk atau ciptaan, tetapi tujuannya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dari Sang Pencipta, iaitu Allah. Konsep akhlak bermaksud kepercayaan dan keyakinan bahawa Tuhan sebagai Khalik pencipta sesuatu. Untuk mendapatkan akhlak yang mulia, seorang saintis yang cemerlang menegaskan kita mesti terlebih dahulu memahami realiti dari manusia yang wujud sebagai unsur jasmani dan rohani.
Etika pembangunan sangat penting kerana telah menjadi tumpuan pembangunan modal insan. Kejayaan pembangunan akhlak adalah kejayaan terbesar dalam pembangunan modal insan. Etika merupakan mercu kelahiran manusia menjadi khalifah di bumi dan kemudian memacu dan membina tamadun manusia sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Najiah binti Niasni, nombor metrik P05-201-0003. Saya akan membentangkan tentang kebebasan dan hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang wujud kepada manusia tidak kira jantina, umur, bangsa, agama serta tempat kelahiran. Hak asasi manusia adalah bersifat sejagat dan tidak boleh dibahagikan dan saling bergantung antara satu sama lain. Hak asasi adalah penyebab kita dilahirkan sebagai manusia dan menurut Kamus Dewan, hak asasi ialah hak yang dasar atau pokok seperti hak kebebasan mengeluarkan pendapat, menganut agama, melakukan perkara dan lain-lain. Secara umumnya, hak asasi manusia bermaksud tindakan seseorang manusia memperlakukan seseorang manusia lain mengikut dasar kemanusiaan sebenar. Terdapat beberapa sifat hak asasi manusia. Yang pertama ialah universal. Universal ialah hak asasi manusia tidak boleh dibatasi oleh keturunan, agama dan jantina. Nilai hak asasi yang dijunjung di setiap negara adalah sama. Yang kedua adalah sifat hakiki. Sifat hakiki adalah hak asasi yang dimiliki oleh seseorang manusia tidak dapat berubah dan dihapuskan. Sifat yang ketiga adalah utuh. Semua orang berhak mendapatkan hak secara utuh tanpa dibahagi-bahagi, misalnya seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya dan sebagainya. Yang terakhir adalah sifat tetap. Hak asasi manusia merupakan elemen yang dibawa dan telah dimiliki oleh manusia sejak awal kelahirannya di muka bumi. Sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen, Malaysia memiliki perspektif yang tersendiri terhadap kebebasan asasi. Dengan adanya kewujudan pelbagai kefahaman dari segi politik, agama, etnik dan keturunan, ianya menyebabkan kebebasan asasi Malaysia lebih terkawal dan terbatas. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap masyarakat mempunyai ketenteraman dan keharmonian dalam hidup mereka. Hak asasi manusia di Malaysia ini dijamin melalui peruntukan dalam bahagian kedua kebebasan asasi Perlembagaan Persekutuan. Terdapat beberapa perkara peruntukan di dalam hak asasi manusia yang perlu diketahui. Antaranya ialah perkara 5 iaitu kebebasan diri. Perkara 6 ialah keabdian dan kerja paksa dilarang. Perkara 7 adalah perlindungan daripada undang-undang jenayah dan perbicaraan berulang. Perkara 8 adalah sama rata. Perkara 9 pula larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 10 ialah kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara 11 ialah kebebasan beragama. Perkara 12 adalah hak terhadap pendidikan dan perkara yang terakhir adalah perkara 13 iaitu hak terhadap harta. Kebebasan asasi ini bukan satu konsep kebebasan yang mutlak, tetapi ia mempunyai batasan-batasan untuk mengelakkan kebebasan daripada membawa kepada ketidakstabilan. Pelbagai peruntukan lain membataskan kebebasan asasi ini selain mewujudkan undang-undang sekatan seperti Akta Fitnah dan Hasutan. Suhakam merupakan singkatan bagi nama Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Suhakam telah ditubuhkan oleh Parlimen di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia pada tahun 1999. Mesyuarat pertama mereka telah diadakan pada tanggal 24 April 2000. Kenapa Suhakam ditubuhkan? Suhakam ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia kerana mempunyai penlibatan Malaysia yang aktif dalam UNCHR semenjak tahun 1993. Kejayaan persidangan dunia berhubung dengan hak asasi manusia telah memberi impak dan mendapat perhatian dari masyarakat. Faktor lain pula ialah mendapat sokongan yang meluas di peringkat antarabangsa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hairul Atika Muhammad ini, nombor matriks B05-201-0222. Saya akan membentangkan tentang sains, teknologi dan inovasi. Apa itu sains, teknologi dan inovasi?
Sains ialah sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang menggunakan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena alam. Teknologi ialah alat atau proses-proses pembinaan yang menuju ke arah pembentukan alat tersebut. Inovasi ialah cara mencari jalan untuk mencipta produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui penyusunan semula atau penambahbaikan. Dasar Sains di Malaysia dikawal oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau juga dikenali sebagai MOSTI. Untuk Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi terdapat 5 asas pokok, iaitu yang pertama, Sains, Teknologi dan Inovasi untuk dasar. Yang kedua, Dasar untuk Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang ketiga, komitmen industri kepada Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang keempat, tadbir urus Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan yang kelima, Sains, Teknologi dan Inovasi untuk membentuk masyarakat yang stabil, aman, makmur dan bersatu padu. Cara strategik Sains, Teknologi dan Inovasi pula yang pertama ialah memajukan bidang-bidang penyelidikan, pembangunan saintifik, sosial dan pengkomersialan. Yang kedua ialah membangun, memupuk dan mengilak bakat. Yang ketiga, menggiat dan mencerdaskan industri. Dan yang terakhir ialah mentransformasikan tadbir urus sains, teknologi dan inovasi, mengukuhkan hubungan strategik antara bangsa. Terdapat beberapa kepentingan sains, teknologi dan inovasi. Yang pertama ialah membantu peningkatan ke industri kesihatan. Dalam aspek perubatan, sains dan teknologi menolong menambah baik dalam pelbagai bentuk cara dan peralatan moden untuk mengenal pasti dan menyembuhkan penyakit berbahaya. Yang kedua ialah mengurangkan dan pantaskan tempoh perjalanan. Dalam aspek pengangkutan, sains, teknologi dan inovasi membolehkan pengangkutan lebih efisien, pantas dan kondusif. Sebagai contoh, menaiki MRT atau LRT boleh merujuk waktu ketibaan train di platform tanpa menempuh jalan raya yang sesak. Seterusnya, menyenangkan untuk berhubung antara satu sama lain di tempat yang berbeza, tidak kira jauh atau dekat, malah merentasi benua. Dengan adanya sains, teknologi dan inovasi, wujudnya internet, telefon bimbit, komputer riba dan sebagainya untuk berkomunikasi dengan pantas dan senang. Akhir sekali, menyenangkan rutin harian. Dalam aspek ini, sains, teknologi dan inovasi menolong manusia membuat rutin harian dengan lebih cepat. Antara kebaikannya, masa boleh dijimatkan dan boleh memberi tumpuan kepada keluarga. Antara teknologi yang menyenangkan rutin harian adalah seperti periuk nasi elektrik, pengisar dan penyediaan paket. Dapat beberapa cara memupuk budaya sains dan teknologi dan inovasi dalam masyarakat. Yang pertama ialah tanggungjawab media masa. Dengan adanya media masa ini dapat menyedarkan tentang pentingnya sains, teknologi dan inovasi dalam kehidupan seharian kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi melalui televisyen, akhbar, aplikasi seperti Facebook dan Twitter. Yang kedua ialah galakkan penghargaan dan ganjaran. Dengan menyediakan aktiviti-aktiviti yang berasaskan sains, teknologi dan inovasi, secara tidak langsung dapat mencekik bakat yang terpendam di kalangan masyarakat. Dengan penglibatan mereka, penghargaan dan ganjaran dapat diberikan kepada mereka yang berbakat. Seterusnya, peranan ibu bapa. Ibu bapa seharusnya menyedarkan dan menyemai sifat cinta akan sains, teknologi dan inovasi pada anak-anak dari kecil. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Akhir sekali, peranan pendidikan negara. Sekolah-sekolah di Malaysia seharusnya menjadikan mata pelajaran sains dan teknologi sebagai mata pelajaran asas dari sekolah rendah supaya mereka dapat kesedaran betapa pentingnya sains dan teknologi. Sekian, terima kasih.